Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, perkembangan terkini sahabat-sahabat semua berkaitan dengan kes ugutan maut kepada seorang ahli parlimen DAP yaitu Teresa Kok. Dan juga hari ini polis mengesahkan telah pun akan membuka kertas siasatan kes dalam kes ugutan nyawa terhadap menteri terhadap ahli parlimen daripada parti DAP ini. Dan kenyataan daripada YB Fahmi juga sebagai jurucakap kerajaan, ya, apakah kenyataan beliau berkaitan dengan isu ini? Mari kita ikuti kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Polis buka kertas siasatan kesan dalam kes ugut bunuh Teresa Kok. Itu dia sahabat-sahabat semua. Perkembangan terkini ya berkaitan dengan kes ugutan bunuh ini. Jadi polis sedang mengesan dalam kes surat mengandungi nota berbar ugutan yang dihantar bersama 2 butir peluru kepada ahli parlimen Seputih yaitu Teresa Kok semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan selepas pihaknya menerima satu laporan berhubung kes itu pada jam 9 malam tadi. Beliau berkata hasil siasatan awal pihak polis mendapati sampul surat yang dikirim itu mengandungi sekeping nota berbentuk amaran dan 2 butir peluru. Kes masih pada peringkat siasatan dan pihak polis memandang serius perkara ini. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan yaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan perhubungan sembunyi nama, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Rusdi sekaligus menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan polis. Selain itu katanya, orang ramai mempunyai maklumat berkait dengan kes berkenaan diminta menghubungi hotline di Polis Kuala Lumpur melalui talian 0321159999 atau mana-mana balai polis berhampiran untuk membantu siasatan. Terdahulu media melaporkan Kok dalam hantaran Facebook menerusi Facebook hari ini mendakwa beliau menerima ugutan bunuh dalam surat yang dihantar ke rumahnya bersama dengan 2 butir peluru hidup. Kok yang juga naib pengurusi DAP memaklumkan surat ugutan beserta peluru yang ditemui dalam sampul yang diletakkan di peti suratnya kediamannya. Selain itu Menteri Komunikasi YB Fahmi mengecam. Ini kenyataan terkini ya daripada pihak kerajaan yang juga disampaikan oleh YB Fahmi sebagai penerangan ya untuk kerajaan perpaduan ini. Jadi kalau kita lihat hari ini YB Fahmi sekali lagi menyatakan kerajaan mengecam tindakan ugut bunuh YB Teresa Kok. Itu antara kenyataan ya daripada kerajaan yang mengecam tindakan pihak yang mengugut dan mengancam keselamatan ahli parlimen di negara ini. Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Jurucakap Perpaduan Kerajaan Perpaduan itu YB Fahmi Fazil mengulas kejadian ahli parlimen Seputih Teresa Kok menerima ugutan bunuh pada tulisan atas satu kertas putih dan 2 butir peluru dalam satu sampul surat yang diletakkan di peti surat kediaman semalam. Katanya, saya kesal dengan perkara ini ya, sepatutnya tidak harus diperlakukan kepada mana-mana ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat. Mereka ada hak untuk bersuara dan ini terpakai sama ada mereka adalah ahli parlimen pihak kerajaan ataupun pembangkang. Jangan diugut karena mereka adalah suara rakyat, katanya seperti dipetik bernama ya selepas melancarkan ekspresi bulan kebangsaan di ibu negara hari ini. Berikutan insiden itu juga Kok berkata dia telah pun membuat laporan polis berhubung kejadian itu di Balai Polis Petaling. Sementara itu Ketua Polis Kuala Lumpur ya Rusdi Muhammad Isa mengesahkan pihak telah menerima satu laporan mengenai pucuk surat amaran dan ugutan terhadap Kok itu. Dan pihak polis sebenarnya telah pun membuka kertas siasatannya berhubung dengan perkara ini sahabat-sahabat semua. Jadi inilah sahabat semua antara perkara yang berlaku, perkara-perkara yang mengejutkan ya di dalam negara kita sehingga boleh ya kejadian seperti ini berlaku di negara kita. Adakah begitu terdesaknya ya ataupun mereka-mereka ini sebenarnya sudah pun dihasut, dicuci kepala otak mereka dengan perkara-perkara seperti ini. Amat-amat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pandangan anda
Jadi memang satu yang mengejutkan, tetapi bagi saya perkara seperti ini berlaku karena adanya politikus-politikus yang tidak berhenti-henti ya untuk membuat hasutan, untuk membuat bagi ajaran sesat dan sebagainya. Jadi sehingga perkara seperti ini boleh ya berlaku di dalam negara kita. Jadi antara perkara yang menarik juga untuk saya kongsikan adalah kongsian ya daripada YB Ahmad Mazlan. Katanya amat menyeru ya supaya anak muda tidak terpukau ya dengan TikTok, dengan posting-posting di TikTok, di sosial media dan sebagainya. Karena saya percaya kita boleh nampak hari ini ya geng-geng pentaksub individu politik ini membuat hasutan ya menggunakan sosial media terutamanya TikTok dan sebagainya. Jadi apa yang disuruh ataupun dikatakan oleh Ahmad Mazlan ini supaya orang muda tidak terpukau atau terpengaruh sebenarnya dari TikTok dan sosial media yang lain, harus berhati-hati ya di dalam membuat penilaian. Bukan semua yang kita nampak apa yang dikatakan oleh politikus-politikus penghasut ini adalah benar. Karena apa yang mereka nyatakan itu sebenarnya adalah untuk ya demi kepentingan politik, demi kepentingan individu dan sebagainya. Jadi golongan muda berusia di bawah 24 tahun disarankan agar tidak mudah terpukau dengan penggunaan TikTok yang penuh dengan segala perkara yang membingungkan. Sebaliknya mereka perlu melayari laman-laman sosial pemimpin kerajaan serta kementerian di bawah kerajaan perpaduan yang banyak menghasilkan kejayaan, kata ahli Majlis Kesejahteraan Tinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan. Katanya tidak wajar untuk terpengaruh dengan pembangkang karena mereka tidak boleh memberikan apa-apa yang boleh membawa manfaat. Jadi jangan kita terpukau dengan TikTok, pemimpin pembangkang. Untuk apa jadi pembangkang? Untuk apa jadi pembangkang? Itu antara kenyataan padu ya daripada YB Ahmad Mazlan. Dan saya agak setuju ya dengan kenyataan ini. Dan selain itu katanya, coba kita hilangkan kebuntuan dalam kepala dan jawab soalan ini. Apa faedah bersama pembangkang? Tidak boleh melakukan apa-apa banyak perkara, tetapi kerajaan yang boleh melakukan banyak perkara, katanya kepada pemerintah pada satu sidang media di Majlis Penyiaran 12 projek siap oleh Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur baru-baru ini. Jadi sahabat semua, itu antara kenyataan yang menarik ya daripada Ahmad Mazlan, dan saya sendiri bersetuju ya dengan kenyataan itu. Sebagaimana dengan Anda sahabat-sahabat semua, terutamanya kejadian yang menimpa Ugutan ini ya, ini adalah satu perkara yang baru ya dalam negara kita sebenarnya. Sejak ya geng-geng pembangkang ini menjadi pembangkang, begitu banyak ya yang berlaku. Karena apa? Karena mereka termakan dengan hasutan. Karena mereka termakan dengan isu yang dimainkan untuk apa? Untuk menyemai kebencian kepada pemimpin-pemimpin, kepada ahli-ahli parlimen, ya khususnya Perdana Menteri kita yang seringkali diserang oleh pihak pembangkang seperti MP Macang baru-baru ini dengan kes Black Rocket. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.